الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan muslimat tetamu Allah yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita berjayakan dan kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin, atau dikenali kalau kita tengok dalam TV dulu Terus Umar Piu Faiz. Tapi mungkin dia tak tahu kau saya siapa. Saya dulu anak murid dia dulu waktu di Kahirah dulu pernah mengaji karangan kitab dia. Jadi Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dulu. Ahlan bik. Ke Umi seorang Perak ni. Jadi insya-Allah pada malam ini beliau akan kongsikan bersama-sama kita mengenai tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambillah intipati apa yang disampaikan oleh Fadil. Sekiranya boleh kita rakam, kalau kita boleh tulis, kita tulis. Kalau kita boleh ingat, kita ingat insya-Allah ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan menjemput, silakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin, dikenali sebagai Piu Faiz, untuk menyampaikan tausiah untuk kita pada malam ini. Tafadhal masykur. Ni, ini kan? Mana? Ni jadi? Boleh? Ni boleh? Saya pakai ni. Nak sedap pakai ni. Boleh. Saya tak boleh ni atas telinga sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kurniaan Allah, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan sebab demikian itu hendaklah kalian itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang kalian himpunkan daripada hitamid dunia, daripada segala mata benda dunia. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, siapa jugalah hamba ke masjid ni, Masjid Al-Muhajirin. Hamba daripada Selangor Perak tak ni. Pagi tadi ada program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di Pondok Riyadhus Salihin, Sungai Bayu di Perak. Terus pukul 4 tadi tu tolak mari sini tengok 3 jam juga daripada sana. Ya, aku dekat ya. Rupa sini ni dekat dengan Selangor dah. Dekat dengan Selangor dah rupanya. Kita tak banyak tengok map location. Nah, hari nak pergi tu baru tengok. Jadi sebagaimana yang urusi majlis sebut tadinya, hamba lebih teruja nak mari ni sebab nak tengok siapa dia. Dia duk mesej kata dia pernah mengaji dengan saya di Mesir. Kata, alhamdulillah. Sampai jugalah hamba ke Masjid Al-Muhajirin.
dalam rangka ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semua, kita duduk di bulan Rabiul Awal, yang alim ulama kita lebih gemar sebut Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya dengan cahaya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya peristiwa Maulid ini, kerana orang yang dilahirkan ni bukan orang biasa-biasa. Nah, kita sambut Maulid ni kerana mauludnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulid ni mauludnya orang lain, tak ada masalah apa, kita tak sambut pun. Nah, tapi oleh kerana maulud bayi yang lahir di hari kelahiran, yakni Maulid itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kerana sebagai tanda syukur kepada Allah di atas kurniaan kepada kita umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan kesyukuran kita dengan kita mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa sahaja yang berlaku dalam Islam sekarang ni, kita boleh semaya maghrib saat ni, kita boleh tutup aurat seperti ni, dan kita boleh puasa bulan Ramadan, kita tahu ibadat, sedekah, zikir, haji ke Mekah, baca Quran dan sebagainya. Apa sahaja yang berlaku dalam Islam, kullu ma hadatha fil Islam yu'tabaru bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berlaku di dalam Islam ni diiktibarkan mula kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak dilahirkan, maka bagaimana boleh kita dapat agama Islam ni? Maka jangan kita kata Nabi Muhammad ni ketika mana dilahir, dia sama saja seperti Muhammad di kampung. Ada orang cakap lagu tu. Nah, di kampung tu ada Muhammad, di kampung ni ada Muhammad. Nah, tak ada beza Muhammad ni dengan Muhammad bin Abdullah. Berat cakapan tu. Dia mengganggu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seolah-olahnya Allah Ta'ala tidak menentukan Nabi yang terakhir tu siapa. Nah, menafikan irhas bagi Nabi. Apa kata? Nah, sehingga umur 40 tu barulah Tuhan tengok di Mekah. Dalam ramai-ramai manusia yang duduk Mekah tu, siapa yang boleh jadi Nabi Nah, tengok Abu Lahab jahat, Abu Jahal jahil. Tengok-tengok Muhammad, weh nampak juru, weh duk pera kambing, duk ikut pak saudara pergi menega. Muhammad lah weh jadi Nabi. Allah. Seolah-olah Tuhan tu jahil lah pula. Duk tahu Nabi yang terakhir tu siapa. Nanti di kaum 40 baru Tuhan nak menentu. Baru Tuhan nak melantik, nak jadikan seorang Nabi di akhir. Di akhir sekali tu siapa. Macam mana mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau lagu tu? Kita mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu dan iradat, betul tak? Bersifat dengan pengetahuan dan penentu. Dengan bersepakai di zat Allah sifat pengetahuan dan penentu, Allah Maha mengetahui sedia kala. Kalau dalam istilah ilmu usuluddin, ilmu tauhid dipanggil tanjizi qadim. Luluh sedia kala Tuhan tahu. Tidak berlambatan di antara pengetahuan dengan mengetahui itu. Cuma pengetahuan tu sifat, mengetahui itu tugas bagi sifat. Nah, tak ada berlambatan. Kalau berlambatan berarti ilmu Tuhan terdahulu jahil. Tidak. Ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu jahil. Kalau kita iyalah terdahulu jahil. Kita boleh tahu sepatas lidah ni kerana kita mengaji. Kalau tak mengaji, duk bodoh juga kita pun. Kerana kita asal tu memang bodoh. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang tolak mu keluar daripada perut mak-makmu, hal keadaanmu tak tahu gapo sekali, tak tahu gapo satu. Mana memang asal kita dah jahil tu. Nah, maka kita ni ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu daruri, ilmu badihi.
Semua ilmu ni fi maknal jahli indallah, pada makna jahil di sisi Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah tidak terdahulu jahil. Sebab tu Tuhan kata likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Ingat Tuhan kata, di atas tiap-tiap orang yang Tuhan beri sepatas lidah ilmu sikit tu, ada Tuhan yang maha amat mengetahui, yang mana pengetahuannya tidak terdahulu dengan jahil. Apa yang Tuhan tahu muafakat dengan benda. Kalau hidup kita kepek gini, memang kepek gini dah. Sebiji gini dah Tuhan tahu. Belum kita tu Tuhan buat lagi. Bukan nanti Tuhan buat dulu baru. Oh, Tuhan kata ingat kau kepek lagu lain, inilah kepek lagu ni. Kalau lagu tu jahil Tuhan, kita boleh jadi. Tengok gambar orang tina, oh comel ni nak cari jodoh. Kut Facebook. Jumpa-jumpa pergi tengok, oh ingat comel sangat, depannya berat tapak kaki ni. Boleh jadi pengetahuan kita tu mengetahui tidak berbetulan, tidak muafakat dengan realiti yang sebenar. Ilmu Allah tidak terdahulu jahil, tidak lari dengan realiti, pasti muafakat dengan realiti. Maka Tuhan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu nabi yang terakhir bila? Sedia kala dah. Belum ada makhluk, kun hizat, semata-mata zat. Dan siapa yang menentukan Nabi yang terakhir itu ialah Nabi Muhammad. Allah yang bersepakai di zatnya sifat iradat, sifat penentu. Bila Tuhan tentu, sedia kala lagi. Tanjizi qadim juga. Itu tanjizi qadim. Dulu sedia kala Tuhan menentu Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tu. Jadi kalau kita bercakap umur 40 baru Tuhan tengok dalam ramai-ramai makhluk ada Mekah, manusia ada Mekah, siapa hak juru nak jadi nabi, aku nak latih. Seolah-olah Tuhan ni tak ada ilmu, tak ada sifat penentu. Jahil Tuhan baru nak tentu umur 40 nabi tu baru jadi nabi. Ini perkara yang kita kena jaga. Asalnya nak marah sambut maulid. Tak sebagi orang sambut Maulidur Rasul, tiba-tiba terpleset dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah ialah ra'su mali fid din, kepala modal dalam agama. Ya tak ada modal ni tak boleh nak nego. Nak nego modal tak ada, tak agak cerita. Kita nak nego ni kena ada kepala modal. Maka agama ni ada kepala modal dia. Gapo? Iaitu akidah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang beriman, nak dak aku tunjuk ke fakmu perniagaan nego hak boleh melepaskanmu daripada azabku yang pedih. Nak dak tu halanya. Honoklah, kerana hak tu kebahagiaan hak sejati. Laisa sa'idu liman dunya hulitu sa'iduhu. Bukanlah bahagia ni kita dapat bumi sebutir ni hak milik kita seorang. Tidak. Boleh tanah berapa 10 hektar pun rasa oi kaya tak ada arah lah. Tidak bahagia lagu tu. Bahagia sejati tu bukan gitu. Kalau boleh bumi sebutir ni hak milik kita seorang, semua tanah bumi baik darat baik laut semua geran tanah nama kita seorang, pun bukan bahagia. Itu dia panggil laisa sa'idu liman dunya hulitu sa'idu. Patu bahagia hak sejati mana? Innamas sa'idu may yanju minan nar. Orang yang bahagia sejati sengoti ni ialah orang yang dapat lepas daripada api neraka Allah. Maka sebagai orang beriman, bila Tuhan tanya kata nak kedak Tuhan nak tunjuk ke kita ni nego bisnes hak boleh melepaskan kita daripada azab Allah yang sangat pedih, maka kita tentulah jawab. Kalau gitu gapo negonya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Belum nak cerita fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kepala modalnya tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman dengan Allah dengan Rasul. Ini orang panggil akidah, iman. Tasdiqu fil qalbi. Benar dalam hati, terima dalam hati. Mana rukun iman hak ni itulah beriman dengan Tuhan. Lagu mana beriman dengan Tuhan? Secara tafsirnya beriman dengan bahawasanya Allah Ta'ala ada beberapa sifat-sifat kesempurnaan yang tidak boleh kita nak bila, hanya Tuhan saja yang mengetahui.
Nah, hak mampu kita bilanya ulama gali daripada Quran hadis, keluarlah ilmu sifat 20. Ada buat mengaji lah ni, ngaji sifat 20 kata ni. Ngaji apa Tuhan wujud, artinya ada siapa? Ada Tuhan. Lawannya lawan ada, tiada siapa? Tiada Tuhan. Saat ni ada Tuhan, belawai tak ada pula dah Tuhan. Oh, berat buat mengaji itu. Nah, ada fuak-fuak buat mengaji. Saja dia nak istihza, nak perolok-olok cara ulama dulu. Padahal juhudnya ulama dulu nak selamatkan akidah kita ni daripada kebinasaan dalam agama. Begitu sekali bersungguh ulama dulu karang kitab-kitab gali daripada Quran hadis supaya kita mengaji. Bila kita mengaji bersungguh, akidah kita tu akidah yang sahihah, akidah yang betul. Kerana hak tu kepala modal dalam agama. Nah, kalau akidah tak betul, serubanglah besar baku mana. Janggut panjang pas pusat, jubah labuh lari habis tak kucing tak ayat tu. Sebab tak cukup tangan baluk tekuk. Tapi akidah tak betul, tak jadi. Silap-silap hari bulan kekal dengan kau, wala iyazubillah min zalik. Itu. Maka sebab tu jangan kita sembrono berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita buat majlis Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal ni ada masalihul mursalahnya, ada maslahatnya. Karena kita ni jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kurung ke-6 tu baru timbul makhluk Nabi. Syekhul Islam Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtidah Siratal Mustaqim yang dikarang oleh dia sendiri kata, fata'zimun bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhuhu musimah qad yaf'aluhu ba'dun nas lahum ajrun azim. Li ta'zimin lin nabi wa husni qasdihim. Kata Ibn Taymiyah, membesarkan hari kelahiran Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan bermusik yang terkadang dikerjakan oleh sebahagian besar manusia, sesungguhnya dapat baginya pahala kerana nak mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan kerana eloknya niat mereka itu. Tu ulama je faham. Orang lain tak faham, kata Nabi tak buat apa kita duk buat. Kena waktu sebut tu slow. Bila kita tanya mari mana dalil tak boleh buat benda hak Nabi tak buat. Tak boleh nak buat hak Nabi buat. Ya tak gitu. Dalam Quran tak sebut itu. Dalam Quran sebut ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kan? Ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu ambillah, yakni semampu kamu. Kita nak ambil lebih belaka tak gerak kita pun. Nabi ni semaya qiyamul lail tahajud sampai bekok pecah tapak kaki. Hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu, hingga pecah bekok tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fah kita pecah tak tapak kaki semaya. Bekok tak tapak kaki. Tak bekok juga bukan tapak kaki, bekok mata tidur. Tak cukup sama tidur ni. Sedap tidur lagi pada ibadat pada Allah Taala. Nabi tu hak maksud sehari tak kurang 100 kali taubat. 100 kali taubat tak kurang. Kita ni hak tak maksud sekali pun tak taubat dalam sehari. Terbalik dah tu ni. Sekali pun tak kata astagfirullah tu ucap istighfar. Kadang-kadang tu astagfirullah mulut, perut duk ingat nak makan apa, tak jadi itu. Taubat ni kena rukuk rukun taubat mana? An-nadmu wal azmu wal iqla'. Itu dia panggil rukun taubat kalau dosa tu berkait dengan Tuhan saja. Kalau berkait dengan anak Adam, ya addi ila haqqi adamiyyin, kena ya hatta minta istihlal, minta halal pula dengan anak Adam. Itu taubat. Taubat ni wajib. Semaya taubat ni sunat. Ni pun ramai juga orang bertokah. Dia suka rajin semaya sunat taubat. Tu taubat. Tak jadi kat tu. Semaya sunat taubat tu sunat. Bertaubat tu wajib. Nabi hak maksud tu 100 kali tak kurang taubat dalam sehari. Allah. Mampu kita? Tak mampu. Paling kurang 3 kali pun Allah, alhamdulillah dah. Masuk dah kita dalam jumlah innallaha yuhibbut tawwabina
Sesungguhnya Allah kasih cinta ia akan orang yang banyak bertaubat. Kata ulama, nak digolongkan dalam banyak bertaubat, paling kurang 3 kali sehari. Pagi sekali, tengah hari sekali, tengah malam sekali. Lebih 2 jamak lah. Kalau sekali tak panggil banyak, 2 panggil musanna. Nah, kalau lebih daripada 2 tu baru jamak. Jadi paling kurang nak dikatakan banyak bertaubat, tawabin, banyak bertaubat, paling kurang 3 kali sehari. Pas kita sekali habuk pun dah. Allah, padahal dosa berlambak-lambak. Itu ambo lah orang lain tak tahu lah. Nah, jadi apa hak Nabi bawa datang, ambil semampu kita. Nah, wa ma nahakum, dan apa hak Nabi mu tegah. Gitu. Nabi larang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anan Nabi sallallahu, telah menegah oleh Nabi, telah melarang oleh Nabi, telah melaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fajtanibu. Wa ma nahakum anhu tahu ai fajtanibu. Apa hak Nabi haramkan, Nabi tegah, Nabi larang, Nabi laknat, maka jangan kamu buat. Kamu jauhi. Gitu ayat. Tak ada dalam Quran kata wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi kamu tak buat, maka jangan kamu buat. Ada dalam Quran gitu? Tak ada. Tak ada dalam Quran gitu. Nah, apa hak Nabi kita tak buat, belum tentu kita tak boleh buat, dan belum tentu kita boleh buat. Kena tengok gapo dia benda hak nak buat. Nah, kalau tidak bercanggah dengan hukum syarak, tak ada orang panggil perkara-perkara maksiat, maka harus, bukan sunat. Seumpama Maulidur Rasul kan, biasanya ceramah maulid. Nah, baca zanji, nah, baca marhaban, lepas tu jamu makan. Ada masalah apa? Ada masalah tak? Ada haram tak situ? Kalau ada capu laki puai duk joget telanjang bogeh, hak tu baru tak leh. Baru haram. Itu lagu tu. Tapi tak ada sama Nabi nama Maulidur Rasul. You nak cari lagu tu berat. Nah, tak jumpa sama. Macam kita nak beli burger. Ada sama Nabi nama burger macam ni? Tak ada. Tapi daging ada tak sama Nabi? Ada. Roti ada tak? Ada ke? Dah. Sayur-sayur tak ada sama Nabi? Ada. Pas kita gabung nama burger. Salah? Salah tak? Oh, salah pun makan gi yang salah, jangan daging babi juga. Nah, makan gi dah bismillah molek makan. Tapi fak ni tak boleh. Atau burger tak ada nama Nabi. Saya cari dalam Quran, hadis, Bukhari, Muslim, Sunnah Sittah, tak ada nama burger. Nabi tak pernah makan ni. Kok mana je dia boleh makan ni burger. Lepas tu, kalau dia nak makan, dia kena beli sosa, beli roti, makan roti dulu. Lepas tu beli daging pula. Sosa. Oh, penat lagu tu. Nah, sebab tu penat. Tu dah lawai-lawai tutup guru dah buat maulid bid'ah dolalah. Nah, Nabi tak buat. Lama-lama dia pun buat juga dah lah ni. Nah, alhamdulillah. Cuma bukan nama Maulidur Rasul lah. Buh nama lain sikit. Namanya Zikrul Rasul. Masya-Allah. Tak apalah. Cuma Zikrul Rasul. Apa makna zikra? Buka oleh kaum tengok apa makna zikra. Ihtifalus sanawi. Itu makna zikra. Peringatan tahunan. Sama lah juga. Bila buat program Zikrul Rasul? Di bulan kelahiran Rasul. Apa tak buat bulan lain? Sebab ni bulan beranak Rasul, kita buat Zikrul Rasul. Apa? Nak ingat ke Rasul. Tutup guru kita duk buat Maulidur Rasul sebab apa? Nak ingat ke Rasul. Gi mari hak tu lah. Pi mai tentu juga. Nah, ni nak ya tuk guru kita tu cerdik lebih laju dah dulu siapa dah. Demo baru nak siapa ni. Baru nak siapa. Nah, reti di mana tu? Nah, kita boleh bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata happy gembira ni boleh. Sebagaimana ayat yang berbaca di awal tadi. Nah, Allah Taala firman dalam Quran, Tuhan kata qul, katakanlah hai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat Quran ni bukan semua mari dengan qul. Nah, bukan semua ayat Quran mari dengan qul. Dan memang ayat Quran ni Nabi kena kata. Tak kata qul pun memang Nabi kena sapa pada kita. Betul tak? Kau ayat-ayat yang tak ada qul tak sapa ke kita? Moga tak ada qul tak sapa. Sapa.
Alif lam mim, ada kul? Ada. Zalikal kitabu la raiba, ada kul? Ada. Tidak kata kul alif lam mim, kul zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kul allazina yu'minun, gitu kah? Dah. Padahalnya memang ayat Quran ini semua Nabi kena sapa ke kita. Ini masuk daripada ma umiru bitablighi. Nah, wahyu yang diperintahkan Nabi itu menyampai, wajib kena sapa. Satu ayat pun Nabi tak susu, Nabi tak sembunyi. Nah, tiba-tiba ada beberapa ayat tu Tuhan wak mari lagi perintah ke Nabi suruh sapa. Padahal ayat Quran memang Nabi wajib kena sapa. Nah, kul tu pe'ama. Nah, royak, kata, ceramah, ajar, sebut, ayo belaka. Nah, kempen, ayo belaka. Kul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat yang ada perintah penegasan disuruh Nabi itu menyampai, sedangkan memang ayat Quran Nabi kena sapa, bermakna ayat-ayat yang ada perintah kul, penegasan kepada Nabi supaya sapa, perkara tersebut lebih penting daripada ayat-ayat hak tak ada kul. Itu dah. Gapo hak Tuhan suruh dalam ayat ni? Bi fadlillah, royak ke manusia dengan kurniaan Allah. Kurniaan Allah ni banyak, betul tak? Dalam banyak-banyak kurniaan Allah, kurniaan yang paling agung sekali ialah Allah Ta'ala rakam dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, lam litakik, kok litakik, sonya, sesungguhnya, tak ada dah lain. Itu makna gitu. Apanya? Mannallahu 'alal mu'minina, telah memberi nikmat teragung, paling mulia, paling hebat. Itu kita kan tak berasa nikmat ni hak paling agung. Kita naik kereta mahal, selesa, ini nikmat besar. Duit boleh banyak, nego, ini nikmat besar. Boleh buat rumah banglo apa tingkat, nah, selesa luah besar, ini nikmat besar. Tu tak ada apa-apanya di sisi Allah. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udha ma saqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalau bumi ni ada harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Kalau ada harga di sisi Allah, nilainya seberat sayap nyamuk di sisi Allah, nescaya Allah dak bagi orang kafir minum walau setegak air. Orang kafir tak boleh minum setegak air, sampai airnya boleh minum lagi, betul tak? Berarti dunia ni tak ada harga. Pemberian Allah juga, ya, pemberian Allah. Tapi akan ditanya kita akhirat, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti hari akhirat akan ditanya tentang bagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tapi nikmat yang paling agung, alal mu'minin, yang Allah bagi ke atas orang mukmin, id ba'atha fihim rasulan minhum, ialah dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka itu manusia. Jadi jangan ingat kita dengan Nabi Muhammad ni tak ada hubung kait apa, jangan. Masuk kubur tu dua soalan tentang Nabi. Tuhan saya man rabbuka, betul tak? Siapa Tuhanmu? Saya Nabi Muhammad dua. Wa man nabiyuka, dua. Satu. Patu wak mari tamsil suratin Nabi. Nah, contoh rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muka nak kita tanya, man hadzal rajul? Siapa laki-laki ni? Sudah. Agak-agak ke mana kita? Kalau tak mengaji ilmu akidah, tak mengaji ilmu sirah nabawiyah, tak mengaji syama'ilur rasul, tak mengaji ilmu khasaisur rasul, dalailun nubuwah, agak-agak lu jawab ada. Puyo tak biasa tengok ni tok kan akhir ta dunia geruk upo lagu ni. Nah, lakong nak kata lalu situ besar ni. Ada orang dok anggap Nabi Muhammad popos semeng kata. Nabi Muhammad popos semeng ya. Oh sudah popos semeng. Mai hantar surat kelai
Biadak tu. Cakap gitu tu biadak dengan Nabi SAW. Nak tanya posmen mana hak wajib kita kena kenal nama dia mai atas surat? Ada? Ada posmen mai atas surat kita pergi tanya. Nama apa awak ni? Nah. Dia kata saya nama Dalah. Berapa wajib? Dalah bin apa? Hak tanya pula bin. Dah. Tak ada 2-3 lekok, tak ada tanya nama bini, anak berapa ekor, lahir di mana, nak tapak ke posmen situ. Mu tanya apa? Ambil surat balik masuklah. Itu posmen. Nabi bukan posmen. Nah, Nabi ni duta Tuhan. Kalau nak cakap tu pun tak layak lagi, tak setanding. Nak buat misal umpama duta. Tapi paling korang duta ni kerja acara, betul tak? Buh pakat datuk, duta. Nah, rumah pun disediakan. Nah, pejabat ada, gaji elang masuk. Paling korang kata Nabi ni duta Tuhan pun boleh kira ni posmen dulu. Ini orang tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus walau Nabi sudah intiqal, wafat, tak ada di alam dunia sekarang ni. Tetap berhubung kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedar ke tak sedar wallahu a'lam. Semaya kita hak wajib ni saja. Tak usah ambil sunat lah. Setiap kali tasyahud, syariat ajar kita supaya beri salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi duduk depan. Dah. Gitu kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tarbiyah daripada Tuhan supaya jiwa kita tu ittisal ma'an Nabi. Berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau tak ada depan ni kita tak boleh guna dhamir mukhatab. Nah, for kita orang kira salah ke kita. Nah, sahabat kita duduk jauh. Nah, ada sayang kita duduk pergi ziarah dia. Ya, sayang kita ni nak balik jumpa kita. Sayang kita duduk jauh kata kira salah lah kau baik kita. Nah, oh yang mari kita kata, oi. Sayang kita duduk jauh kira salah ke demo tu saya nak jawab kan? Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam wa dia duduk jauh. Jawabnya dengan dhamir ghaib. Alaika wa alaihis salam. Atahmu dan atah orang hak kirim salam ni juga minta sejahtera daripada Allah di pohon turun atas betul. Nah itu gitu. Para Nabi Muhammad ni tak ada duduk depan kita, betul tak? Tak ada. Tapi diajar kita beri salam ke Nabi seolah-olah Nabi ada duduk depan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Guna dhamir mukhatab. Mukhatab di mana dikhitab. Mukhatab tu seolah-olah ada duduk depan. Tapi tak ada. Apa ni? Supaya hayyun fi qulubina. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qulubina. Supaya Nabi kita Muhammad ni senantiasa hidup dalam jiwa kita. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah olehmu pada kamu tu adanya Rasulullah. Yani bukan dalam kita ni ada Rasulullah, kita ni Rasulullah, bukan. Kalau kita sedar senantiasa dilatih di dalam sembahyang itu ittisal jiwa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun janji dalam hadis yang sahih. Nabi kata, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam." Ma min ahadin, tidaklah mana-mana orang yusallimu alayya yang memberi salam ke atas aku. Tak kira siapa pun beri salam. Sama ada dalam semaya atau di luar semaya. Kalau di luar semaya itu tahan sikit boleh sepakat nah. Ya Nabi salam alaika boleh jadi sepakat. Kalau ada semaya nak sepakat nak sepakat tak? Tu email dah kat tangan dia. Nak salam ke Nabi dah. Satu pokok kita ramai-ramai ni pakat dah. 1 2 3 assalamu alaika gitu. Ada tak sepakat? Bukan masjid Muhajirin di mana ni? Teluk Intan ni. Nah, bukan sini saja beri salam ke Nabi. Hak semaya. Seluruh dunia ni tak sunyi daripada orang Islam ni ada dan semaya dan dalam semaya memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidaklah mana-mana orang yang beri salam kepada aku illa raddallahu alayya ruhi. Malaikat Tuhan akan kembalikan rohku hatta aruddu alaihi salam sehingga aku boleh jawab salam tiap-tiap umat aku yang beri salam. Tak seduk main mikir kata, oh, apa nak jawab? Wah, no ramai.
Waalaikumsalam gitu kah? Tak tanya, kulir ruhu min am. Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad SAW tentang ruh manusia ni, tanya, ruh ni lagu mana khijah? Tak sudah ambil tugas Tuhan lah. Ruh ni khijah Tuhan. Pandailah Tuhan buat Nabi Muhammad boleh jawab belakuk salah pokok kita. Sekali kita beri salah, Nabi jawab. Dua kali jawab. Tiga kali jawab. Ikut. Lagu mana Nabi jawab? Dia alar ruh lagu mana? Nah, bukan duk kena makan nasi, kena ada lain internet kau gapo. Kena ada pukul sekian-sekian dah. Nabi duduk di alam barzakh, alam ruh. Nah, tak memerlukan oksigen, tak memerlukan udara, tak memerlukan apa? Lain internet kena gagah nak hubung pergi mari tak perlu. Nah, yakin, kena yakin gitu. Itu. Kalau kita yakin lagu tu, mudah-mudahan kita hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan putus hubungnya. Senantiasa ittisal bi sayyidil wujud. Nah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Tuhan sendiri kata nikmat nombor satu yang aku beri paling agung ke atas orang mukmin iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna fadlillah, kurniaan Allah. Nikmat Tuhan tadi boleh kita tafsir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Walaupun Abdullah bin Abbas dia tafsir kata qul bi fadlillah ay ilmu. Nah, sini azan dulu ke mana? Azan dulu. Azan dulu. Tu bila boleh hamba rehat tik. Letih sura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz beritahu saya mana besok ke Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف. Baik. Walaupun Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, hadi doa khusus oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Nah, maka kerana tu Abdullah bin Abbas ni dikenal dengan Raisul Mufassir, ketua bagi ulama-ulama tafsir. Abdullah bin Abbas dia kata qul bi fadlillah. Apa makna katakanlah Nabi Muhammad dengan limpah kurniaan Allah, iaitu ilmu. Nah, lepas tu kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bercanggah tak? Ada bercanggah tak? Ada. Tak berani jawab kok kita ni. Tak ada bercanggah apa tu? Kita tanggung di atas Abdullah bin Abbas tafsir dengan ilmu, kurniaan Allah tu ialah ilmu. Dia panggil mimbabit tafsiril musabbab wa iradatis sabab. Daripada bab mentafsirkan dengan musabbab, tapi dikehendak dengan musabab tu ialah sabab bagi dapat ilmu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa Nabi ni tak ada ceramah malam ni. Masjid ni tak ada. Sekolah pondok-pondok, tahfiz madrasah, sekolah agama rakyat ke gapo, integrasi tahfiz gapo, universiti Islam, fakulti semua tak ada tu. Dan tak ada ulama-ulama ni. Tak ada kitab-kitab hak dikarang oleh ulama kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ilmu ni pucanya mari daripada Nabi. Nah, al ulama warasatul anbiya. Hanya ulama pewaris para nabi. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi ini tidak mempusakai dinar atau dirham. Para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuwarithu ilman, mempusakai ilmu. Nah, maka sebab tu ulama jamak daripada kata alim. Apa alim? Manit tasafa bila ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Ilmu tu apa? Pusaka Nabi. Ada pusaka Nabi. Kalau tanpa Nabi Muhammad tak ada ilmu ni. Tak ada ilmu. Bermakna qul bi fadlillah, katakanlah Nabi Muhammad dengan limpah kurniaan Allah, yakni ilmu, yakni Nabi Muhammad sebab bagi kita dapat ilmu. Gitu. Nah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Rahmat Tuhan ni banyak juga. Banyak. Nah, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Tuhan hak buat rahmat ni. Pada masa Tuhan buat rahmat ni ada 100 rahmat Tuhan buat. Fa arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidah. Lalu Tuhan titik ke di atas makhluk hak Tuhan buat ni dengan satu rahmat. Fa amzaka indahu 99 rahmah. Tuhan simpan untuk akhiratnya 99 rahmat. Banyak rahmat Tuhan. Nah, rahmat orang panggil perkataan yang sama erti dengan nikmat. Dia panggil muradif, taraduf. Nah, ittihad fil makna, ikhtilaf fil lafzi. Sama pada makna tapi berlainan pada sebut. Sebut rahmat, sebut nikmat, lain kata, tapi makna sama. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Gapo dia nikmat rahmat? Iaitu i'ta'ullah, pemberian Allah, tapi disertakan dengan keampunan dosa. Itu dia panggil nikmat atau rahmat. Kalau Tuhan beri tapi tidak diserta dengan keampunan dosa, dia panggil niqmah. Beza tu. Sebab tu kita jangan minta mata benda, jangan. Kalau nak ilmu yang nafi'. Nah, harta, rezeki yang halal, yang mencukupi. Suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh dan soleh. Itu nikmat. Jangan Tuhan nak kaya. Nah, biar tak handsome janji kaya. Tak handsome tak apa, janji kaya ayat ni. Aku nak kaya tak kira Tuhan. Paknya beri jadi pokorung, mampu kerah kita. Betul tak? Jangan. Tuhan boleh beri, tak ada masalah. Minta pergi. Nah, memang Tuhan suka kita minta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Tuhan marah kalau kita tinggal minta. Tuhan yang marah kalau kita tinggal minta. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu.
Anak ada pula kerek-kerek duk minta, yang marah dia pula. Sekali minta tak apa lagi, 2 kali minta boleh dah. 3-4 kali sudah. Ni cakap nak minta dengan orang sama. Sudah. Kata ni. Tu ada. Minta tak apa, minta lagi. Nah, boleh. Tapi kita minta biar nikmat, jangan niqmah. Mana nikmat? Minta Tuhan beri pemberian dia, anugerah dia, limpah kurnia serta diampun dosa kita. Kalau suami yang soleh, ada kan? Anak-anak dara nak belaki tu minta suami yang soleh. Jangan nak belaki. Nah, boleh perang untuk lelaki selok dia. Nah. Nah, nak beristeri yang solehah. Saya nak bini ya Allah, berilah bini yang solehah. Jangan nak bini umur 40 tak bini lagi ni. Allah tolonglah beri saya bini seorang ni. Pak tu boleh beri. Tapi pak tu Pontianak seko, Langsuwi seko, sudah. Ni selok kita. Nah, atau nak anak tak ada anak 10 tahun dah nikah tak ada anak. Ya Allah nak anak tu kira tu ya Allah tolong berikan aku anak. Boleh tu beri. 20 ekor boleh beri anak. Tapi kalau potoyo belaka seko-seko, kepala kepala dia. Maka minta anak yang soleh dan soleh. Itu dipanggil nikmat. Itu nikmat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak syak ragu-ragu lagi, ialah rahmat. Betul tak? Orang politik pun boleh baca rahmatan lil alamin ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alamin. Kalau kita kata isim jamak kena thaqalain. Apa? Al-insi wal jinni, manusia dengan jin. Atau kita kata alamin ayat alam masih wallah. Barang selain daripada Allah, Nabi Muhammad sebagai rahmat. Nah, untuk kita manusia jin irsalut taklifi. Untuk mereka irsalut tashrifi. Untuk binatang lembu kubah, itik, gajah rimau, pokok buka gunung ganai, semua ni makhluk selain pada Allah. Makhluk ni selain pada Allah. Maka irsalut tashrifi. Diutuskan Nabi sebagai nak memuliakan. Itu. Maka Nabi rahmatan lil alam, sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia, jin, ikut apa pun. Nabi Muhammad sendiri kata dalam hadis, innama ana rahmatun muqdatun. Hanya senya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan oleh Allah. Hai tengok. Bermakna wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan limpah kurniaan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmatnya Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika, dengan sebab demikian itu, falyafrahu, maka wajib mu kena happy, gembira. Itu tak? Nah, ni nak dengar cerita Nabi Muhammad pun muka apa takut apa tak tahu, ada happy muka kita ni. Tuhan kata falyafrahu. Lam pada kata falyafrahu tu lamul lil amri. Kalau ngaji usul fiqh, al amru haqiqatan lil wujub. Amar perintah daripada Tuhan ni hakikat makna asalnya ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain, dalil qarinah yang lain yang memalingkan makna wajib itu turun kepada tahap sunat, baru sunat. Maka ada dalil lain? Tak ada. Falyafrahu, kita buat nak, maka wajib mu kena gembira. Hai tu. Dengan Nabi Muhammad ni wajib mu kena happy. Nah, kena suka, kena happy. Nah, tanda kata kita suka, kita happy, bukan malam ni saja kita buat ceramah agama, cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kena tambah lagi. Nah, tambah lagi. Mana? Ngaji ilmu akidah. Itu ma'rifatu ammah, makrifat yang umum untuk dapat mahabbah yang umum. Hak wajib fardu ain. Untuk dapat mahabbah yang khasah, cinta yang khusus kepada Nabi, kena ada makrifah yang khasah. Kenal Nabi dengan secara khusus. Mana? Tambah lagi pengajian dalam masjid kita ni, ilmu sirah an-nabawiyah. Nah, ilmu syama'ilur rasul, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kena mengaji ilmu dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah,
Kena belajar juga ilmu khasaisun nabawiyah. Perkara-perkara yang menjadi VVIP khusus untuk Nabi. Orang lain tak ada. Mana tahu tu? Nak mengaji tak? Itu lagu tu. Barulah bila makrifah kita khasah dengan Nabi Muhammad, timbulnya mahabbah yang khasah, cinta yang khusus. Daripada mahabbah ni lah barulah ittiba', ikut Nabi. Bukan senang. Ayat kita duk baca sama tu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittiba' aku, ikut aku. Ikut apa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Ingat senang ni ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau tak ada cinta, tak ikut. Dan cinta tak akan datang kalau tak kenal. Kalau tua-tua kata tak kenal maka tak cinta. Orang Arab berkata, orang tua-tua Arab, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatus samar. Pokoknya kenal, baru ada buahnya cinta. Bila cinta tu baru boleh ikut. Tengok anak dara hok nak berlaki dengan Bangla kan. Nah, dia boleh ikut hok jatuh Bangla tu pah ke Thailand. Pah ke seberang tu, selatan Thailand. Apa? Nak kahwin. Pok dia kata jangan duduk. Janganlah nikah dengan Bangla. Apa kurang ada kau orang Melayu dalam kapal kita ni. Nah, tak kira. Dia nak nikah juga dengan Bangla. Nah, kabar-kabar lari dengan Bangla tu, gini nikah Malaysia. Nah, orang tu Tok Wali tak setuju. Nah, mana dia boleh ikut tu? Sebab dia cinta. Kalau tak cinta tak kena ikut. Nah, bagaimana dia boleh cinta? Dia kenal Nah, dia kenal Bangla ni lagu mana perangannya, jual kapeknya jujur gitu begini. Oh, padanya cinta pun padanya ikut pun. Ibaratnya seperti itulah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cakap ittiba'us sunnah, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, mu kasih tak ke Nabi? Mu kenal tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mu kata Nabi ni posmeng, Nabi ni manusia biasa saja, tak kenal Nabi tu. Tak kenal tu. Nabi tu memang manusia. Betul manusia. Tu sebagai rahmat Allah untuk kita. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qul innama ana basyarum mislukum. Itu rahmat Allah untuk kita. Apa? Nabi ni Tuhan latih di kalangan manusia. Rahmat besar. Jin tak boleh. Jin mukallaf tak? Mukallaf. Tetapi tak ada seorang jin pun Allah Ta'ala lantik sebagai Nabi Rasul, tak ada. Melainkan Nabi Rasul di kalangan manusia ni yang akan lantik jin sebagai duta dia untuk mengajar puak-puak jin lain. Gitu. Melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak? Nabi Muhammad diutuskan untuk manusia dan jin. Itu khususnya. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Cuba kalau Allah Ta'ala latih Nabi kita ni di kalangan jin, lagu-lagu mana yang kita nak tiru? Boleh tak? Nak ikut mana? Ya, jin ni dia boleh nyamar tak? Dia boleh jadi ular. Dia boleh jadi anjing, boleh jadi kucing. Lembu tak boleh lah, lembu. Dia binatang tertentu, seumpama ular dan sebagainya. Batu ular kadang-kadang kita nak kata tu, tengok dulu. Kalau kita hambak pak itu bik selalu. Ni bukan ular itu ni. Ular lain yang duk kata puk lalu. Kalau itu bik lalu biar ke dia. Jin di zaman Rasulullah tu pernah seorang sahabat yang baru kahwin, muda lagi. Tiba-tiba berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang parit. Tengah duk perang ting-ting, rehat sekejap. Moga pengantin baru ni darah manis lah weh. Minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh dak ambo nak balik dulu jumpa bini. Rindu sungguh ke bini ambo ni, baru akad nikah kemarin lagi perang ni kan kita masa rehat ni ya. Saya kata tak apa, pergi sekejap Yang duduk lama sangat, lama cik pergi pok musuh yang duduk seram, mu tak ada duduk dengan bini mu, selesai situ, senyap situ sudah. Boy nak balik, Rasulullah kata balik bawa lembing kan, jangan bawa kerana kosong gitu. Bawa pedal atau lembing. Jom balik dengan lembing. Bos apa kat rumah dia tengok bini dia duduk luar rumah. Sudah. Cemburulah.
Ya sahabat gitulah. Nah, nama kita ni tak cemburu apa dah. Tak ada cemburu apa dah. Nama sahabat dia cemburu kalau bini dia duduk luar lah kat orang tengok. Nah. Dia pun pergi terpa bini dia dengan lembing atau pedai, mak. Hala batal tekok. Apa mu duduk luar? Macam lebih kurang gitulah. Dia tak kecek Kelantan lah, kecek Arab. Tunggu cepat-cepat sikit. Nah. Nak kelik tidur lah ngantuk kok gitu. Nah. Apa mu duduk luar? Oh, tak ada rumah. Oh, apa kat tengok? Bini dia kata nanti dulu sebelum nak marah tu abang kita tengok apa ada dalam rumah. Nah, rupa-rupa tu lelaki yang kita tengok ada ular. Tak mikir banyak lah, pakai bunuh selalu lepuk situ dengan pedang dengan lembing, mati ular tu. Bos sudah bunuh ular, dia paling belakang nak keluar rumah, tiba-tiba kena tolak, tak tahu siapa tolak. Rebah guli bati mati situ selalu. Orang kisah ke Nabi SAW, Rasulullah kata itulah jin ular tu ialah jin yang hidup bunuh itu jangan. Tengok. Kalau Nabi tu halatik di kalangan jin, penat kita nak niru. Nak ikut mana? Kemata jadi ular, kemata jadi kucing. Maka rahmat Allah Ta'ala latih Nabi ni di kalangan manusia. Makan, minum, bini, beranak, hijau, jadi suami, jadi tok laki, jadi cucu, jadi ayuh, jadi tok, jadi ketua keluarga, ketua negara bahkan ketua negara. Habis Nabi kita boleh buat contoh belaka. Panglima perang, tok guru, ya Nabi belaka. Rahmat. Jadi jangan ingat kata Nabi Muhammad ni seperti manusia biasa, bukan. Iyalah manusia sebagai rahmat untuk kita mudah nak ikut. Tapi Muhammadun bashar la kal bashar. Nabi Muhammad ni manusia tidak seperti manusia-manusia biasa. Nah, bal bainal yaquti wal hajar. Bahkan Nabi Muhammad ni seperti intan berlian. Nah, kita batu kok, tapi batu kotor. Nabi batu intan berlian. Kita beli kecil satu berapa? Agak-agak mahal. Juta lah weh. Nah. Batu bukit, batu hok dia buat jalan tak apa tu, selori baru apa ratus aku. Ibaratnya begitulah kita dengan Nabi sallallahu. Sama batu tapi bukan batu biasa. Gitu. Manusia ya, tapi bukan manusia biasa. Inilastu ka hayatikum, Nabi kata. Aku adalah manusia tidak seperti kelakuan kamu. Tengok. Tanamu ainaka. Nah, tidur, matamu tidur. Kalau mu tidur sungguh. Tapi mata kami walaupun tidur, hati kami celak. Itu. Terus baca ngaji kitab Syama'il, ngaji kitab Khasa'is. Nah, lagu mana? Nabi SAW. Aku melihat kalian di belakang seperti di depan. Kita kena ada side mirror dulu. Nah, tu pun boleh tengok. Hak besar cermin side mirror. Bukan boleh tengok betul supaya tengok depan gini. Nah. Jadi dia kata Nabi Muhammad seperti yang ini. Nabi Muhammad tidak seperti kita, mulia. Tapi bukanlah siapa tahak ketuhanan, jangan pula gitu. Nah, hak tu hak jadi sesat tu. Nah. Ajaran-ajaran sesat ni dia suka menyelit. Ambil sikit-sikit ilmu hak ada dalam kitab-kitab, batu nyamar. Nah, sebagai ilmu hakikat ada. Nah, contoh seperti isu kejadian makhluk yang pertama. Nah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan. Dia makhluk pertama ni bergapo khilaf ulama. Dan dia tidak termasuk di dalam usulul aqaid. Kena ingat situ. Dalam kubur kepada masyarakat tak ada soalan nak Tuhan tanya, apakah makhluk yang pertama aku buat? Tak ada itu. Nah, tidak ada. Rukun iman yang ni pun tak ada. Rukun Islam yang 5 pun tak ada. Jadi ulama berkhilaf. Nah, kerana ada hadis kata awwalu ma khalaqallah al-arsh, awwalu ma khalaqallah al-qalam, awwalu ma khalaqallah al-ma. Macam-macam banyak hadis. Maka sebab tu ada ulama pegang air makhluk pertama. Ada kata arash, ada kata qalam, ada kata lauh mahfuz, dan ada juga ramai bukan sikit ulama yang mengatakan awal makhluk ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dengar. Tapi makhluk bukan koding, makhluk ni benda kena jadi baru. Sini fuak sesak yang masa. Dia kata nur Muhammad ni bukan makhluk, bukan Tuhan buat. Tetapi
terpancar daripada zat Tuhan. Sudahlah. Dia ambil kaedah falsafah. Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu ni tidak akan hasil daripada dia melainkan satu juga. Tuhan ada berapa Tuhan? Satu. Maka tak akan terhasil daripada Tuhan melainkan kena satu. Maka hak satu keluar daripada zat Tuhan tu ke apa? Nur Muhammad. Maka Tuhan ni qadim. Nur Muhammad juga qadim. Ni kafir siapa yang iktikad dengan ni kafir memang. Nah, maka ulama ahli sunnah wal jamaah kita tidak ada yang berpahaman seperti itu, tak ada. Lepas tu makhluk pertama awal kejadian ialah Nur Muhammad. Makhluk Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Makhluk sama kita makhluk, nah, daripada tak ada kepada ada. Ni makhluk, ni semua makhluk. Allah je khalik. Selain pada Allah semua makhluk. Hak Tuhan buat. Makhluk Tuhan, hak milik mutlak Tuhan. Mana dalil tak? Quran tak ada, hadis pun tak ada. Ada dalam hadis maudhu'. Ni masalah besar. Hadis tu maudhu'. Hadis yang hampir sepakat ulama muhaddisin menghukumkan hadis tersebut maudhu'. Imam Suyuti kata hadis tu ghairu sabitin, tak sabit pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Konon-kononnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari tanya Nabi, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi bapa dan ibuku khabarkan kepada aku wahai Rasulullah, apakah makhluk yang dijadikan oleh Allah pertama-tama sekali sebelum Allah Ta'ala buat makhluk-makhluk yang lain. Kononnya Nabi SAW menjawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya. Awal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir. Daripadanya dijadikan segala sesuatu. Kononnya hadis ni ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak, tetapi sampai sekarang tidak dijumpai. Dan hampir sepakat ulama hadis menghukumkan maudhu'. Hadis ni bukan hadis Nabi. Tapi kita kena ingat, ulama bila berbicara tentang maudhu' dan sebagainya, itu di atas zon, dipanggil zon. Bukan ilmu hadis dibina di atas zon, silap ada yang mutawatir. Tapi zon, contoh seperti hadis kononnya Nabi kata la tusawiduni fi salatikum. Jangan kamu sebut sayyid kepada aku dalam sembahyang. Hadis tu maudhu' tu. Sepakat ulama, bukan hadis. Tak kena bahasa Arab. Tak jumpa dalam kitab-kitab hadis. Tak ada. Maka hadis tu maudhu'. Tapi ulama kata wa in sahha. Kalau sahih lagu mana kita tengok. Kalau sahih lagu mana? Hak kita kata maudhu' ni sebab setakat hak kita duk cari, kita semuk, kita tak tahu apa sebenar. Takut-takut sah tak tahu. Kalau sahih hadis ni lagu mana? Yahtamil, ditanggungkan min babit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sebut aku sayyid lah. Gitu. Tawadhu', hak Nabi nak tawadhu'. Nabi memang tawadhu'. Syadid dalam berzanji sebut, kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat malu dalam perkara maksiat dan sangat rendah hatinya. Itu kan tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhra. Wala banyak kurniaan Allah, khususiah yang Allah bagi pada Nabi, tapi kata aku tidak sombong, aku tidak berbangga, aku tidak menyombong. Itu. Sama juga. Hadis ni maudhu', ya maudhu'. Tetapi kenapa ulama yang menghukum maudhu' tu kadang-kadang bila syarah contoh syarah berzanji, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Imam Ja'far berzanji ni bukan Ja'far, Ja'far berzanji mufti mazhab Syafi'i Madinah Al-Munawwarah, bukan orang calai-calai tu. Orang calai-calai, orang lain. Jadi ulama banyak duk syarah kitab berzanji ni. Apa dia kata?
wa usalli, aku ucap selawat, wa usallim, aku ucap salam, ala nur, di atas cahaya, al mausuf, yang disifatkan cahaya tu bitaqaddumi wal awaliyah, dengan terdahulu dan keawalan kejadiannya. Ulama yang menghukum maudhu' hadis, bila syarah seumpama perkataan seperti ni, you mari kama warada fi musannaf Abdul Razak, bisa nadihi mari hadis maudhu'. Pada hadis maudhu', apa yang mari? Ini kita kena tahu, ulama bukan berpegang dengan hadis maudhu', tetapi makna hadis tersebut ada yang muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ini kena ingat. Mana muafakat dengan hadis-hadis sahih? Hadis sahih antara lain banyak. Antara lain Nabi kata, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Adalah aku ni ialah awal-awal nabi yang diciptakan oleh Allah, dan akhir nabi yang dibangkitkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah. Awalan nabi fil khalq, awal nabi yang dijadikan. Ini hadis sahih, mutabaqah dengan hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Begitu juga Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak Sahihaini, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim dia kumpul hadis-hadis Nabi yang dianggap sahih, syaratnya menepati syarat Imam Bukhari dan Muslim, tetapi tak ada dalam kitab hadis Bukhari Muslim, dimasukkan di dalam kitab tu Mustadrak Sahihaini dia panggil. Apa yang didapatkan syarat sahih Bukhari Muslim tapi tak ada dalam sahih Bukhari Muslim. Mana hadisnya? Panjang hadis. Iaitu Sayyidina Umar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, lamma tarafa Adamu khati'atah, tak kala mana tu Adam mengakui kesalahan dia. Ini kena mengaji ilmu akidah ni. Jangan ingat Nabi kata maksum mana buat salah juga, bukan dosa seperti dosa kita dah. Hasanatul abrar sayyiatil muqarrabin. Saya anggap kata tempat ni mengaji sifat 20 deh. Ada kuliah pengajian sifat 20 dah. Ada sini deh. Ada. Belum lagi. Mana boleh? Fardu ain. Kena ada. Hak dulu selama-lama kena ada. Mana pengurusi masjid? Kena mengada. Hak fardu ain, tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Fardu ain ni payah tak? Semaya maghrib jadi fardu ain dah. Fardu ain tak leh tak semaya. Kalau hak sunat tu tak ada hal lah, kita malah kan kita tak semaya. Kalau fardu ain ni samalah. Bahkan ni hak lebih lagi. Jangan main. Lama baca hadis tu, Nabi pun tak maksud juga buat salah. Siap. Padahal selesai dah dalam ilmu tauhid, selesai dah. Tuntas dijawab oleh ulama-ulama akidah. Tu ada kata mana? Qala Adamu as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li. Aku minta kepada engkau dengan hak Nabi Muhammad tak kala mana engkau mengampuni kesalahanku. Faqala Allah Ta'ala, lalu Tuhan kata kepada Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Bagaimana boleh kenal Muhammad padahal aku belum buat lagi sebagai jasad, dalam bentuk kejadian jasad. Ini pun bahaya juga ni kalau tak ngajak akidah. Tuhan tanya tu ada, kaifa arafta Muhammadan. Tuhan tak tahu ke mana? Bahaya dia. Tuhan pun tak tahu juga, sebab tu dia tanya tu ada. Astaghfirullahalazim. Ini bahaya kalau tak mengaji ilmu akidah ni. Baca hadis pun boleh kafir, berdoa pun boleh kafir lagi nak yawi. Duk berdoa maya hajat panjang, Allahumma rabbana. Orang cokek buana panjang baca doa tu. Kena minta belaka lah, tak minta kan Tuhan tak tahu kita nak gapo. Kafir selalu saat tu. Jangan main. Kita minta dengan Tuhan tu, Tuhan tak tahu ke? Sebelum kita nak minta, sebelum kita wujud, Tuhan tahu dah gapo kita nak. Minta apa dah Tuhan tahu. Supaya kita menzahirkan sifat hamba. Minta tu bukan Tuhan tak tahu, ingat baik. Kalau kita minta duit dengan mak pak kita, memang mak pak kita tak tahu kita tak ada duit.
Minta dengan Tuhan ni bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Itu kan? Tuhan tanya tu ada tu bukan Tuhan tak tahu. Ingat baik. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tak tahu. Tu cara ulama menafsirkan Quran atau hadis biar betul akidah. Ni baca hadis boleh kafir, kalau tak baik tak erti akidah jangan main. Sebab tu jangan tinggal ngaji sifat 20. Tak ada tok guru kena wujud, kena cari, ngajar. Nah, kalau hak demo tak siap mengaji, lepas dah tanggungjawab. Akhirat esok kalau Tuhan tanya lepas. Pengurusi masjid, kau AJK masjid dia mengada dah, tok guru main mengajar dah, kitab pun beli dah. Demo hak tak mengaji, lepas. Tapi kalau esok kita tak mewujudkan, kita tak usaha mengadakan, akhirat esok Tuhan tanya, "Mana akidahmu selewat tabak ni? Mata Jabariyah, mata Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, macam-macam akidah dia masuk ni dalam perutmu ni. Imanmu tak betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Akidahmu tak betul ni, peganganmu. Mu'taqadat kamu ni. Nah, simpulan tambatan iman, aqaidul iman kamu ni tak betul dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Atau saya tak tahu tu masjid pun mari mayat kelih, main-main kelih. Lepak kedai kopi jak tunggu isyak masuk kelih. Tak ada kuliah apa, tak ada tok guru mengajar. Siap kita nak jawab mana? Nak jawab mana? Siap-siap kita nak jawab nah. Tanggungjawab orang hak pegang jawab jangan main-main. Tu wajib fardu ain tu, fardu ain. Ingat fardu ain kelas kafar budak sekolah tu, hak tu fardu ain kelas budak-budak. Hak fardu ain kelas dewasa fardu ain ada fardu ain ke? Ingat tu. Lalu kata tu ada li'annaka ya rabbi, kerana mulah ya Tuhan, lamma khalaqtani biyadika, tak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau, wa nafakhta fiyya min ruhika, engkau tiupkan roh engkau ke dalam jasadku, farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku, wa ra'aitu fi qawaimil arsy, lalu aku lihat pada segala tiang-tiang arsyir rahman, maktuban, tertulis padanya, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu, maka aku pun tahulah. Nah, annaka, sesungguhnya engkau, lam tudif ila ismika, tidak engkau sandarkan nama makhluk yang lain kepada nama engkau, illa melainkan ahabbal khalqi ilaika, makhluk tersebut sekasih secinta-cinta makhluk bagi dirimu, itu Tuhan. Tengok. Nama Nabi Muhammad ada dah di tiap arah. Boleh terima ada nama tak ada musamma. Nama ada, tuai hak dipernama tak ada, boleh terima itu. Musamma ni mana? Tubuh hak dipernama. Boleh terima itu. Faham tak buat ni? Nama ada tak ada tuai hak dipernama, boleh terima. Gini kita ni bini kita mengandung, tak tahu lagi bila nak beranak. Jatah tina pun tak tahu. Kita gidah jabat pendaftaran. Bubuh nama anak saya Zainab lah, Zainab binti Abdullah. Anak duk mana? Anak dalam perut bini kita lagi, tak tubik lagi. Aku mana pun dah nama. Senang sikit takut kalut sesok kan, buh hawa-hawa siap. Lepas tubik jatah dah ke mana? Buh nama dah Zainab, tubik-tubik pok dollar dia. Orang jatah. Boleh gitu Nama ada dah di pendaftaran negara tu tak ada lagi tubik. Musamma tak ada lagi, ising ada dah. Boleh? Tak boleh. Bila dah ada ising ada dah musamma. Nah, tapi musamma ketika tu belum dalam bentuk jasad. Lepas tu Nabi kata kuntu awalan nabiyina fil khalq. Aku ni adalah awal-awal nabi pada kejadian yang dicipta oleh Allah. Bermakna awal-awal dalam bentuk ruh dia panggil. Awal-awal dalam bentuk nur. Karena ruh tu orang panggil apa? Nurun rabbaniyah. Itu ruh. Cahaya yang dibasakan pada ketuhanan. Itu dipanggil ruh. Hadis ni dihukum sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Kerana ada hadis-hadis yang sahih. Ada lagi Ada lagi? Ada satu lagi hadis, sahabat tanya, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah. Mata tadri annaka nabi. Bila lagi mu sedar engkau tu nabi? Mu sedar bila mu tu jadi nabi? Bila? Umur 40 ke? Nabi kata kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad.
Aku ni sudah sedar aku jadi nabi ketika mana tu ada di antara ruh dengan jasad, di antara api dengan bainal ruhi wal jasad, wa fi riwayatin bainal ma'i wat tin, di antara air dengan tanah. Artinya nabi ada belum wujud lagi, belum dicipta. Nabi tu sedar dah dalam bentuk nur, dalam bentuk roh. Nabi tu akan jadi nabi. Tapi dalam bentuk jasad tak sedar lagi lah. Umur 40 baru sedar. Sebab tu kalau sedar dah dia dalam bentuk jasad, tak ada kejut Jibril mari. Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Relax ni dah. Iqra ma ana biqari'in. Nah, balik lagi bergegar getar-getar tubuh. Zammiluni zammiluni. Suruh bini ya Khadijah, selimut aku getar sejuk. Nah, kenapa dalam bentuk jasad tu mau 40. Tapi dalam bentuk roh, dalam bentuk nur, cahaya, itu sudah Nabi sedar jadi Nabi sebelum Adam Allah Ta'ala buat lagi. Itu hadis ini juga sahih. Kuntu awalan Nabi pun sahih. Maka mutabaqah dengan hadis yang sahih. Mutabaqah ni mana? Muafakat. Maknanya ada sejalan dia panggil. Nah, maka sebab tu dipegang. Wa minhu khuliqal asya, dan daripada nur Allah jadikan segala sesuatu. Ini pun banyak tok guru kita salah faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun guru kita, alim ulama kita. Biasa kita dengar kan, tutup guru tua dia kata kita ni dibuat daripada nur Muhammad. Itu kan. Nah, langit, bumi, arash, qalam, luh, mahfuz, lembu, kupa, ayatik, gajah, rimah, semua dibuat daripada nur Muhammad. Tak apalah. Kalau kat anjing, babi, beruk, bewok, nur Muhammad ke? Ni silap faham. Wa minhu situ bukan min lil makhuz, bukan diambil daripada nur dijadikan makhluk ni, bukan. Nah, iblis lah tak, iblis pun nur Muhammad juga tu buat. Tu silap faham. Min situ dia panggil min li ta'lilil hikmah. Sebab apa kata gitu? Min li ta'lilil hikmah, muafakat dengan hadis-hadis yang sahih lain. Antara lainnya hadis-hadis. Bila tu ada kata lagu tu, Tuhan kata sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Laula Muhammadun, kalau tidak kerana Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, mu pun aku tak buat wahai Adam. Tengok. Tu ada Tuhan tak buat kalau tidak kerana Nabi Muhammad. Anak Adam, cucu Adam, cicik, ciak, cak, cuk, cik, alah ke bawah kita ni berapa kali cucu, ciak, cak, cuk dengan tu ada. Allah buat ada kita kalau tidak kerana Nabi Muhammad. Tengok. Nah, dalam hadis yang sahih yang lain, riwayat Ibnu Asakir, Tuhan kata, in kuntu takhaztu Ibrahim khalila wa qad takhaztuka habiba. Jika aku telah mengambil Ibrahim sebagai khalil, teman rapat, maka aku jadikan engkau kekasihku wahai Muhammad. Nah, lalu Tuhan kata apa? Khalaqtud dunya wa ahlah. Aku buat bumi dan penduduk bumi ini liwa'arifahum maqamaka wa manzilataka indi, supaya penduduk bumi dan bumi ini kenal kemuliaan engkau dan kedudukan engkau di sisi aku. Laulaka, kalau tidak karenamu, ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Bermakna wa minhu, kita nak terjemah letak makna ni, jangan kata daripada nur Muhammad dijadikan, kena kata dari kerananya. Gitu. Min li ta'lilil hikmah. Hikmah nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad ni lah makhluk ni dijadikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya makhluk ni kenal kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mana dalilnya? Dalam Quran dia kata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhanmu akan membangkitkanmu pada makam yang terpuji. Apa makam terpuji? Syafa'atul uzma. Di saat semua nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, panjang hadis. Di saat semua nabi, bila manusia pergi mengadu kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semua para nabi dijawab nafsi nafsi izhabu ila ghairi. Hari ni masing-masing aku tak berani nak menghadap dengan Tuhan.
tak berani nak bersuara, nak minta dengan Tuhan. Nah, masing-masing mugi ke Nabi lain lah fakmu. Maksud duk ganggu aku, jangan kacau aku, jangan. Ha. Maka ketika tu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila manusia pakat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, disebut dalam Sahih Bukhari Muslim, manusia kata lagu mana? Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang jawab, tak seperti nabi-nabi lain. Nabi kata, ana laha, akulah ahlinya. Akulah ahli syafaat ni. Ya tengok. Lah ni kalau kita sebut isfa' lana, orang kata syirik pun ada. Nah, isfa' lana lana ya habibana, syafaatkan kami semua ni, hei kekasih kami Nabi Muhammad. Syirik. Waduh. Syirik apa duk minta syafaat dengan Nabi ni? Wah. Ada tak sini hari itu? Ada. Kapur ni ada? Ada ke tu? Tak ada deh. Alhamdulillah. Kalau ada lagu tu jawab ke dia. Lepas tu nak minta syafaat dengan siapa? Minta dengan Allah. Awak syirik. Kayak gitu dia. Sebab dia tak faham apa makna syafaat. Apa makna syafaat? Syafaat ni makna talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu makna syafaat. Itu kan? Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu syafaat. Itu. Contoh kalau tu imam nama apa? Naim Zaid. Contoh Zaid ni jadi pegawai Perdana Menteri Ismail Sabri. Contoh. Saya nak jumpa dengan Ismail Sabri ni direct, saya tak kenal. Nah, saya tak kenal. Nak minta projek, proposal banyak ni. Contoh. Tahu kata tu email jadi pegawai khah dia. Saya pun minta lah tu email, tolonglah. Syafaat lah nak jumpa dengan Perdana Menteri ni. Apa? Saya minta tu email supaya minta kebaikan daripada Perdana Menteri untuk saya. Itu makna saya minta syafaat dengan dia. Itu. Jadi isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami wahai Rasulullah, berarti ya Rasulullah minta kebaikan daripada Allah untuk kami umat ni. Itu makna syafaat. Faham tak? Jadi kalau orang tu suruh minta syafaat dengan Allah, bermakna ada lagi Tuhan lain pada Allah, gitu. Ya Allah, syafaatkan kami. Bermakna kita suruh Allah minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita. Tak syirik apa tu? Itulah bapak syirik yang panggil. Nah, ini bahaya. Nah, jangan kita cakap kalau kita tak erti. Dia ni, la tatakallam qabla an tata'alla. Jadi betul dah tu minta syafaat dengan Nabi. Baru tak syirik. Allah memperkenankan syafaat. Allah kata, tu syafaat. Aku perkenankan syafaat. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sujud di bawah Arsyur Rahman. Allah ilhamkan kepada Nabi supaya memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah mana-mana manusia memuji. Mana-mana makhluk, bukan manusia, makhluk Allah tak pernah puji Allah gitu. Nabi kita puji. Sehinggalah Allah Ta'ala kata ke Nabi, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad, wasal, minta, tu'ta, aku akan beri. Wasfa' musyafaat, kepada siapa kamu nak syafaat, tu syafaat, aku perkenan syafaat kamu tu. Maknanya aku akan bagi kebaikan aku kepada orang yang kamu nak syafaat tadi. Itu maksud. Lalu Rasulullah kata, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku. Itu hadis ni panjang, ada di dalam Bukhari dan Muslim sahih. Maka ketika itu manusia semua tahu inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana syurga tu diketuk, dalam hadis sebut ati babal jannati yaumal qiyamah. Nabi kata aku mendatangi pintu syurga pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun ketuk. Kok. Fayaqulul khazinu, lalu kata malaikat hak jaga pintu syurga, man anta? Siapa hak ketuk ni? Fa aqulu, maka aku pun katalah, Nabi Muhammad kata, Muhammadun, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, lalu jawab oleh malaikat jaga pintu syurga, bika, dengan engkaulah umirtu, Tuhan perintahkan aku, diperintahkan aku, ini Allah perintahkan aku, alla aftaha li ahadin qablaka, bahawa tidak aku bukakan mana-mana pintu syurga
So pada seorang pun sebelum daripada kamu. Maka orang yang mula-mula jejak kaki masuk dalam syurga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mula-mula sekali masuk syurga, umat yang mula-mula sekali dihitung, dihisap ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu di kalangan orang yang mempunyai nama serupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita boleh anak ni jangan kita letak nama hok pelik-pelik. Nama Michael Jackson, gapo Britney Spears kata lambatlah daripada duduk atas pada masa lama sikitlah. Nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Zaid, Khalid, Khadijah, Zainab. Tu bubuh nama-nama keluarga Nabi, sahabat Nabi, supaya kita cinta. Nabi kata alimu auladakum. Dalam hadis lain adibu auladakum. Ajarkan kepada anak-anak kamu bihubbi nabiyikum. Salasi khisalin. Di atas 3 perkara. Ajar anak-anak kamu di atas 3 perkara. Mana? Bihubbi nabiyikum. Cinta kepada Nabi kamu. Itu. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait sini fi maqamil madahi bererti wali-waliullah, auliyaillah, ulama-ulama arif billah. Kenapa itu? Ya keluarga Nabi ni ada banyak maksud. Ahlul bait fi maqamid du'a, fi maqamil madhi, fi maqamiz zakati. Itu bahasa kena panjang pula, cerita itu pula gak panjang pula jadi. Wa qiraatil Quran, dan ajar baca Quran. Itu. Jadi mudah-mudahan kita jadikan Maulidur Rasul ceramah pada malam ni sebagai nak tambah lagi. Benda sedap ni kena nambah. Betul tak? Sebab tu Tuhan ajar kul rabbi zidni ilma. Kata Nabi Muhammad SAW, Rabbi Tuhan zidni ilma. Tambahkan lagi aku ilmu. Tambah lagi aku ilmu. Tambahkan lagi aku ilmu. Ilmu tu apa? Hatta saka Nabi SAW. Tambah lagi hatta saka Nabi ni. Hatta tambah lagi. Tambah lagi. Sebab apa? Sedap. Sebab happy. Suka. Falyafrahu. Dia kata wajib kena happy. Wajib kena suka. Maka tanda kita suka, kita happy, minta tambah. Minta tambah. Macam kita sedap makan nasi lah. Makan nasi sedap. Sedap tapi tak nambah. Kan pelik tu. Saya sedap tapi saya tak ada nambah. Badan tak sedap tu. Kita takut tukar masuk marah dia ni. Sedap tapi lah gitulah saya kenyang dah. Padahal tak sedap. Kalau sedap tentu dah. Tak ada lagi kau. Sedap. Tambah lagi. Tambah lagi. Tu tanda sedap. Betul tak? Maka tanda kita happy, suka, sedap. Tambah lagi. Tak cukup dengan ceramah Maulidur Rasul ni. Tambah. Terutama fardu ain tadi. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, itu fardu ain. Tafsir, hadis. Itu tidak fardu ain lah. Tapi pusaka besar daripada Nabi SAW kena dimengadakan. Lepas tu khusus untuk kena Nabi SAW, Sirah An-Nabawiyah, Syama'ilur Rasul, Khasaisun Nabawiyah, Dalailun Nubuwah. 5 ilmu ni paling kurang jangan tinggal. 1 fardu ain tauhid, makrifah ammah, untuk dapat mahabbah ammah. 4 lagi hak tidak fardu ain, tapi makrifat khasah untuk dapat mahabbah yang khasah. Barulah ada ittiba'us sunnah. Kalau cukup dengan Maulidur Rasul ni saja waktu esok ada lah. Lusa tak ada, sunyi sepi masjid tak ada tu. Bermakna kita tu tidak falyafrahu, tidak gembira, tidak happy, tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpah kurniaan Allah, rahmat Allah, ya Allah Taala hadiah. Tuhan kata happy dengan Nabi Muhammad ni, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa hak kalian duk hipung, duk sipai taruh. Sipai taruh dalam bank apa tu. Sipai taruh harta puluh-puluh ribu, juta-juta. Kalau mati boleh bawa. Tak boleh. Betul tak? Maka sepatutnya bila kita nak mengadakan program-program untuk menambah cinta kita kepada Nabi SAW, kita lah hak kena isar, kena dulu diri kita, jangan dulu orang lain. Kadang-kadang masjid ni tak boleh nak buat program sebab apa kata? Nak cari duit mana? Dia duk fikir tu. Nak cari duit mana? La ilaha illallah. Duit kita semua lah. Kalau
konsert danduk ke gapo boleh pula duit kita duk belanja. Betul? Pelik buat kita ni. Kalau untuk agama, untuk Nabi Muhammad SAW, duk badi nolak. Mung duit mung lah. Duit pelik. Isar bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam perkara mendekatkan diri pada Allah tu makruh. Sepatutnya kita dulu. Masjid kata kita nak buat Maulidur Rasul ni. Siapa nak jamu? Siapa nak sedekah? Nasi ke beras ke apa ke? Selalu dah kita. Lauk kita semua. Nasi semua. Nah, ais kering kau gapo kita. Hak bagi kita. Sepatut urut itu. Nah, nak ada orang ngajar jauh-jauh ceramah ke apa? Kita. Saya hak ni bahagian ni, saya rumah penginapan, saya berebut. Tu baru betul. Apa? Baru betul kita ni happy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak kat kita tak happy mana? Gitulah lah qadar kakak ada itu dah. Boke. Kalau hak ngaji agama, kalau hak Nabi Muhammad kat kira selalu dah. Nah, kira selalu dah. Berat orang ni. Kira ni mana kedekuk lah. Kedekuk. Kalau hak dunia ni tak kedekuk. Nak belanja artis, nak belanja berdikir, nak belanja hak mengarut kat habis duit puluh-puluh ribu pun tak apa. Kalau hak Nabi Muhammad SAW, Allah sayangnya nak belanja. Tuhan kata huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik. Mu happy dengan Nabi Muhammad, mu suka, mu gembira dengan Nabi Muhammad, itu lebih baik daripada hak apa mu duk hipung-hipung, duk kupu-kupu daripada hitamid dunia. Nah, mata'ud dunia. Nah, mata benda dunia. Jadi mudah-mudahan Maulidur Rasul kita, ceramah Maulidur Rasul kita malam ni menjadi orang panggil apa? Pemangkin ataupun penyedar untuk kita lebih lagi tambah pengajian, ilmu, belajar untuk kenal Nabi Muhammad dan untuk cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang tu nak dakwa cinta kepada Allah, orang mukmin ni wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin ni bersangatan ekstrim cinta pada Allah. Tapi nak cinta pada Allah, Allah kata in kuntum tuhibbunallah fattabi'ur rasul. Fattabi'uni ay fattabi'ur rasul. Nak ikut rasul kena cinta rasul. Nak cinta rasul kena kenal rasul. Itu tak boleh lagi dah. Nah, ya gigi kait. Jadi kita tambah kau orang panggil pengajian-pengajian hak perlu ada di masjid kita. Terutama ilmu fardu ainin, akidah, fiqh dan tasawuf. Akidah ni tak ada tiup sangka kala tu dalam kubur malam ni kalau mati, malam ni selalu muka nak tanya. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa man hadzal rajul. Hak ni soalan ni bukan setakat soalan baca jawapan pun baca. Tapi bukan boleh jawab dengan hafal. Ingat baik-baik dia ni. Bukan boleh jawab dengan apa. Jawab dengan mu'taqadat akidah yang betul. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat kebaikan dan manfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya bercakap apa yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.